Okey. Balik pada soalan ni. Klasifikasikan setiap pernyataan yang berikut kepada data, kategori atau data numerik. Data ni maksud dia maklumat lah kan. Kita tahu lah maklumat data kategori dengan numerik. Kalau kalau kita tengok daripada perkataan pun kita tahu dah. Kategori tu maksud dia kita boleh asing-asingkan dia mengikut kategori. Macam t-shirt kan, dia ada saiz S, dia ada saiz M, dia ada saiz L. Kategori kecil, sederhana dengan besar. Lepas tu lagi satu kategori macam kita main sukan. Bawah 15 tahun, bawah 18 tahun. Kategori remaja, kategori dewasa, itu kita boleh asingkan mengikut kategori. Dia bukannya bernombor. Dia kategori. Contoh itulah yang paling awak biasa kan. Okey, kalau kata data numerik pula ni macam kita kumpulkan mengikut nombor. Contohnya bilangan buah apple dijual pada hari Isnin, bilangan buah apple dijual pada hari Selasa, semua tu ikut nombor. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk nombor. Kalau data kategori ni dia bukan bernombor. Kita kumpulkan data-data tu, dia mengikut kategori dia lah. Okey, boleh beza kan? Ni semua tak payah nak ajak pun dah tahu dah. Okey. Jadi jawapan untuk nombor 1 ialah kategori. Data kategori. Okey, untuk nombor 2 ni, bilangan kenderaan di Taman Melati. Bilangan. Daripada soalan ni pun kita tahu bilangan. Jadi bilangan numerik lah. Yang ketiga, jumlah. Jumlah tu dalam bentuk nombor lah. Jadi masih numerik lagi. Okey. Yang keempat lah sekali. Perisa nasi goreng Cina. Perisa ni takkan numerik kot. Mestilah kategori. Okey, perisa. Contoh perisa tu apa? Masin. Perisa tu macam ni. Nasi goreng ayam, nasi goreng daging, perisa daging, lagi dia bubur telur, lagi dia bubur tom yam. Nasi goreng tom yam, nasi goreng dia rasa lain-lain. Itulah perisanya. Okey. Okey, untuk yang 7B, kita tengok 7B pula. Carta Pi menunjukkan bilangan kaum yang terdapat di Malaysia. Okey. Dia bagi kat sini 4 kaum di Malaysia. Okey, kat Malaysia dia lebih daripada 4. Kita ada banyak kaum lagi. Okey, kalau kita tengok ni carta Pi, ia adalah satu bulatan. Bila kita tengok bulatan, kita kena ingat sudut. Okey, satu bulatan penuh, berapa sudut dia, jumlah dia? Berapa? Satu bulatan penuh ni, jumlah sudut dia berapa? 360. 360, ya. Bulatan lengkap kalau ikut carta Pi lengkap. Lengkap tu maksudnya satu bulatan lengkap. Kita rujuk ada 2. Satu kita tengok tang 360 darjah. Kita tengok tang darjah. Satu lagi, kalau dia bagi dalam unit, ini dia tak bagi dalam darjah, dia bagi dalam peratus. Kalau satu bulatan lengkap, berapa peratus?
100%. Ini kena ingat. Okey, 100%. Yang dua ni kena ingat Kalau catapan lengkap ni, satu dia tengok 360 darjah, ikut soalan. Macam soalan ni dia bagi dalam peratus. Jadi kita ambil yang lengkap 100%. Jadi berapa dia tunjuk kat sini semua satu ni semua mesti 100%. Okey? Okay, kita tengok Punjabi 5%, India 20%, Melayu 45%. Jadi Cina je tak ada peratus. Jadi nak buat kena tolak lah. Ambil 100, tolak dengan Punjabi 5, tolak dengan India 20, tolak dengan Melayu 45, dapatlah Cina. Berapa? Siapa dah buat dah ni? Berapa dapat? Dapat 60. Ha? 60. Bukan. Silap. Sorry. Yang apa betul? Kalkulator 30. 30%. Itu jawapannya, garis. Okey? Okey, ada nak tanya cakap tu? Tak? Tak. Okey. Yang nombor yang B2 pula. Sekiranya terdapat 36 juta bilangan penduduk Malaysia, berapakah bilangan kaum Punjabi? Okey, bila kita tengok ni, kita gunakan peratus. Okey, senang saja kalau guna peratus. Dah belajar sekolah rendah kan? Okey, Punjabi berapa peratus? 5. 5. Jadi, kita tukar dalam bentuk pecahan. 5/100 darab dengan 36 juta. 36 juta berapa kosong? 6. Ada 6 kosong. Jadi dapatlah jawapannya. Berapa jawapannya? 180,000. Bukan Okey, kita tengok. Dia 36 juta, 5% saja. Kalau 50% separuh, 5% ni berapa? 50% separuh, 5% ni sikit je kan? Kira dapat berapa? Berapa kosong dia? Ada 5. Kalau 5 Boleh. kita tahu lah. 1,800,000. 1,800,000 ataupun 1.8 juta. 1,800,000. Ataupun biasa awak tengok kan, orang tulis 1.8, 1.8. 1.8 juta. Okay? Okay, seterusnya soalan yang ketiga, B3. Sekiranya dia tanya daripada catapan, sekiranya bilangan peratus ditukar kepada darjah, berapakah beza bilangan darjah kaum Melayu dan India? Okay, kita ada dua cara. Cara pertama, kita tukar Melayu dengan India, peratus Melayu dengan India kepada darjah, kemudian baru tolak. Ataupun tolak dulu baru tukar. Jadi awak nak buat yang mana? Saya akan tunjuk dua-dua lah. Yang tolak dulu baru tukar. Okay? Kalau Melayu, dia 45%. 45%. Tolak India apa tadi? 20.
Okay, India 20%. Okay, jadi kita dapat 25%. Okay, beza dia ialah 25%. Jadi kita nak tukar dalam unit darjah. Darjah sudut lah. Untuk sudut kan. Okay, kita tukar lah. 25 ni tukar macam yang hak atas tadi ni. Yang ni kita nak tahu orang kan dalam unit berapa juta orang kan. Ni kita nak tahu dalam darjah. Jadi kita ambil peratus dia per 100 darab dengan jumlah darjah. Semua 360 darjah. Dapat apa? Dapat berapa datuk harimau? Kira nak? 90. Dapat 90 darjah. Mana dia? Ataupun kalau awak tukar 45 ni, 45 per 100 darab dengan 36 darjah. Lepas tu awak tukar 20 per 100 darab 360 darjah. Awak dapat jawapan. Sekejap, saya tengok jawapan apa saya buat ni. 162. Lagi satu. 72. 72. Lepas tu kita tolak. Kan? Kita tolak ni kan. Okay, dapat 90 darjah. Okay, jadi dia ada dua cara. Okay? Okay, ada nak tanya? Ada nak tanya, kita pergi soalan seterusnya nombor 8. Okay, bilangan belia yang bermain permainan tradisional. Okay, contoh batu seremban, gasing, wow. Okay, plot titik di atas menunjukkan bilangan belia yang bermain permainan tradisional. Apakah jenis permainan yang paling popular? Bila awak tengok ni, kita tengok ni, kita tahu bilangan orang yang main congkak. Okay, kita tulis siap-siap. Kat sini congkak 2 orang. Batu seremban ni 5. Gasing 3. Wow 3. Okay, kalau dalam periksa, awak tulis siap-siap di atas tu. Dia bagi awak tulis siap, takut awak lupa. Okay, yang ni pun kadang-kadang dia kadang-kadang akan bagi soal markah bonus. Awak dah tulis dah tu. Okay. Jadi soalan dia nak yang paling popular. Jadi yang paling ramai lah. Yang paling ramai main apa? Batu seremban. Siapa dia panggil batu seremban pun saya tak tahu. Batu tu dia ambil kat seremban kot. Okay, batu seremban. Okay, kemudian soalan B pula. Nisbah bilangan permainan yang tertinggi dan yang terendah. Hak tertinggi 5 ni sebuah 2. 5 ni sebuah 2, yes. Okay, sekejap. Okay. Okay, kemudian yang C pula. C, para belia mempunyai sama minat dalam 2 permainan, iaitu ada 2 permainan yang sama. Gasing dengan wow. Soalan senang je. Gasing, wow. Okay. Okay, berapa peratus permainan batu seremban di kalangan belia? Okay, kita tengok tadi. Okay, semua bilangan ada berapa orang?
Kalau kita tambah semua ni berapa orang? 13. 13. Okay, apa pun kalau kita nak tengok peratus, kita kena tahu jumlah dia, jumlah yang kita nak apa? Keseluruhan tu. Jumlah keseluruhan penting untuk mencari peratus. Okay, jadi batu seremban 5 kan? 5 per 13 darab dengan, kalau dia nak peratus, 100%. Kalau dia nak darjah, 360 darjah. Okay, dia ikut soalan. Okay, berapa dapat? Dapat 38.46%. Ya, 38.46. Mana pen? Okay. Okay. Ingat kalau soalan nak peratus, kita darab dengan 100%. Kalau dia nak dalam darjah, kita darab dengan 360 darjah. Itu untuk carta pi. Untuk carta pi. Bila kita buat carta pi saja 360 darjah tu. Okay. Ini bukan carta pi. Ini kita panggil plot garis. Graf plot garis. Okay, nombor seterusnya E. Apakah permainan yang kurang menarik? Yang kurang menarik minat? Congkak. Kalau saya suka congkak. Okay. Congkak ada yang kurang menarik sebab hanya 2 orang je main congkak. Yalah 2 orang lah. Kalau satu papan tu bukannya boleh main ramai-ramai. Kan satu papan tu 2 orang je main. Kalau batu seremban, ramai boleh main kan. Gasing pun ramai. Wow je, satu orang. Tapi ramai boleh main serentak. Okay, ada nak tanya soalan ni? Tentang plot titik ni? Tak ada Okay, nombor seterusnya. Batang dan daun. Okay. Batang dan daun ni kan, awak kena baca kunci dia. Kekunci ni yang penting ni. Kekunci ni yang penting. Kalau awak tak baca ni, awak tak faham. Okay. Okay, soalan dia bagi plot batang dan daun di atas menunjukkan saiz baju kurung. Saiz. Okay, bila saiz tu awak tahu lah. Selain daripada S, M, L dengan XL apa semua tu, kita pakai nombor. Okay, kadang-kadang songkok pun dia ada nombor kan, nombor saiz. Kepala hak besar tu ambil 20, 27, 28, 29. Hak kecil tu 25 cukup saiz songkok. Okay, songkok ke, kopiah ke. Okay, kasut pun dia ada saiz. Dia pakai nombor. Okay, kasut dia pakai nombor, dia tak pakai XL, L tu kan. Memang kasut dia pakai nombor. Okay, kalau kita tengok saiz baju, dia 30. Dia kata 4 ni bermakna 34. Jadi ini 4 ni 34. Lepas tu ada berapa 34? Ada 2 34. Ni 34, ni 34. Lepas tu 36, ni 38. Okay, masuk ke saiz 40-an pula. 40, 40, 42, 42, 44, 46. Okay, ni 50, 52, 54, 56, 56, 56. Okay, kalau tengok kat sini, saiz 30-an ni, dia ada 4 baju kat situ. Tulis 4. 4 saiz. Okay. Kalau baju yang 40-an ni ada berapa baju kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang 5 tu, saiz 50-an tu, mesti ada 6 juga. Okay, awak kira kat sini saja. Awak kira ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi jumlah baju dia semua berapa? 16. 16. Okey. Okey, berapa helai baju yang dijual dalam masa sehari? 16 helai. Baju helai ke pasang? Sebab dia tanya helai, kita jawab helai lah. Kalau ikut saya 16 pasang. Tak apalah, biar pilih. Okey, saiz baju apa yang paling laris? Yang paling banyak kali keluar? Saya 56. Saiz 56. Dia keluar 3 kali. Okey. Saiz 56. Pilihlah saiz 56. Okey, berapakah helai baju yang bersaiz 42 berjaya dijual? 42 ada 2. Jadi Boleh. 2 helai. Okey, saiz baju apakah yang paling kecil? Paling kecil kita tengok yang paling mula lah kan. Mula 34. Saiz 34. Okey. Berapakah peratus bilangan saiz baju 44 yang berjaya dijual? 44. 44. Ada satu je. Okey. Jadi peratus dia tanya. Peratus. Jadi 1 per jumlah semua 16. Kalau peratus, 100 peratus. Okey, dapat berapa? Dapat apa? Enam 1/4 ataupun 6. 25. 6.25%. Ada setengah orang dia kira guna pecahan kan. Dapat 6 1/4%. Kira agak Tak. Kalau awak jawab, pilih yang mana satu yang awak jawab lah. Gua kan? Kan dapat 6 1/4 tu kan? Kalau buat macam tu, kira agak dapat markah agak. Okey, dapat markah. Dapat markah? Dapat. Okey. Kecuali dia cakap kat situ dalam bentuk perpuluhan. Berapa peratus ke bilangan saiz yang berjaya dijual? Nyatakan dalam bentuk perpuluhan. Itu lain lah. Kalau dia bagi macam ni, boleh dapat markah. Kalau pemeriksa tu pangkah, maksud dia pemeriksa tu tak cerdik lah. Sebab ini pun jawapan dia juga. Pasal apa yang salahnya? Tak salah. Sebenarnya kalau pemeriksa tu pangkal, kita boleh tuntut lah balik markah. Ya. Okey. Nombor 10. Nombor last question. Carta palang di sebelah menunjukkan bilangan komputer yang terjual dalam tempoh 4 tahun. Okey, 4 tahun. 2010, 2011, 2012, 2013. Okey. Sekiranya jumlah komputer yang terjual ialah sebanyak 15,000, lukiskan bahagian komputer pada tahun 2012. Ni tak ada. Nampak tak? 2012 tak ada. Jadi kita kena tengok satu persatu ni. Berapa dulu baru kita boleh cari hal ni. Okey. Okey, 2010. 2010 berapa ni? 2,000 komputer. 2011 6,000. 2013 3,000. Okey. Kemudian kita boleh tolak lah. Ambil 15,000. Tolak dengan 2,000. Tolak dengan 6,000. Tolak dengan 3. Dapat? Dapat 4,000. 4,000. Jadi awak lukis lah 4,000 tak mana. Okey, kalau nak lukis syarat dia kena guna pembaris. Saya tak ada pembaris ni. Guna komputer tak ada pembaris.
Jadi awak ukur tahap dia kat situ. Saiz palang kena sama. Sama saiz lah. Jangan buat kurus, jangan buat gemuk lagi. Buat cukup-cukup. Sama saiz. Macam saya ni, saya freehand ni tak boleh. Awak kena guna pembaris. Mesti guna pembaris. Okay. Jadi dapat awak lukis. Okay. Pengiraan kena ada. Jalan kira ni kena ada. Kalau tak ada jalan kira, awak lukis je. Dapat satu markah je. Dia sebenarnya 2 markah ni. Pengiraan 1, lukis 1. Okay, soalan 10B. Berapakah beza bilangan? Ada lagi ya? Ada. Tapi saya nampak dekat yang cikgu bagi tu tak ada dah. Ya Dia kah? sampai kat situ tu. Mana dia? Orang lain ada tak? Kau hang seorang tak print kot. Oh, saya tak nampak kot. Sekejap saya tengok. Saya tertinggal. Ada bawah tu. Okay, bilangan komputer tertinggi yang terendah lah. Senang je. Yang tertinggi 6,000. Yang terendah 2,000. Jadi jawapannya 4,000 juga. Okay. Senang je. Soalan pengendalaan data ni senang. Ini yang senang. Okay. Tingkatan 1 senang. Naik tingkatan yang atas tu dia campur. Dia main soalan histogram kan saya tunjuk kemarin tu. Histogram lah. Kekerapan lah. Dia main tang situ tu jadi pening ni. Jadi buat masa sekarang ni asas dia tu yang awak kena kuatkan. Awak kena faham. Baca soalan. Tengok apa yang dia nak. Okay, hak tu yang penting. Jangan duk kata susah. Benda maths ni kan bukan semua susah. Yang awal-awal ni, yang mudah-mudah ni yang kena kukuhkan dulu. Baru hak lain-lain tu akan senang. Okay? Okay, tak ada soalan? Tak ada soalan, nanti saya kongsi semua ni dalam grup. Okay, kita tengok sikit soalan latihan yang awak nak buat kat rumah tu nanti. Kan saya bagi homework kan? Ingat tak homework kemarin saya bagi homework? Ingat. Ada cikgu bagi. Okay, ada 3 soalan. Bukan 2 je. 3 soalan hak ada awal ni. Ni tak buat lagi kan? Dah buat dah lah. Buat dah? Okay, ada yang dah buat, ada yang tak buat lagi kan? Yang dah buat okey lah, ini dah buat kan? Oh, betul-betul ini dah buat dah. Kita tak bincang ni kan? Kita bincang ni. Okay, seorang ahli. Bukan dah bincang dah. Betul. Belum, mana bincang ni? Ya. Ya. Tak ingat dah bincang. Tak. Saya tak ingat pun. Kalau saya buat, saya ingat dah. Okay, tengok tinggi pokok pada awal tempoh kajian. Okay, tinggi pokok. Awak kena tengok betul-betul. 8. Tinggi dia berapa? 8. 8. Betul ke 8? Cak, kita tengok. Ini 6. Ini 7. Okey, 8. Ini 8. Ini 9. Ini 11. Ini 12. Ini 14. Ini 15.5. Ini 15.5 kan? Okay, berapa tinggi pokok itu pada awal tempoh? 8. Ini yang soalan depan ni.
Okey, berapa pertambahan tinggi pokok pada tempoh 7 tahun? 75. Ambil 75. 15.5 tolak dengan 8. Dapat? 75. 3.5. Betul. 7.5 meter lah kan. Okey. Pada tahun yang manakah tinggi pokok itu ialah 12 meter? 2013. Nyatakan inference. Inference Dia tinggi pokok menaik sedikit demi sedikit dan tidak menaik sepanjang tahun 2015. dia menaik sehingga 2015 tiada pertumbuhan kan pada tahun 2015 hingga 2016. Okay, itu tulis dalam bentuk ayat. Okay, trend graf garis ramalkan pokok itu pada tahun 2017. Masih? Sama? Kan? Trend garis, Kalau graf buat garis 16.5? naik sikit. Tak tahulah. Nama pun ramal kan, kita tak tahu. Jadi mungkin betul. Dia mesti naik, jangan turun saja. Ataupun naik ataupun sama. Okey, 15.5 juga ataupun 16.5 pun boleh jadi juga. Tapi kalau bubur 15 ataupun 14 salah. Pokok mana dia mengecut, dia naik kan macam orang juga. Hari ni awak tinggi 150, bulan depan tinggi awak 145. Logik tak? Tak kan? Kecuali awak kena pergi operation potong kaki ke apa ke. Tak boleh. Berat boleh. Berat memang boleh naik turun. Tinggi tak boleh. Okay? Jadi awak buat ayat awak dengan betul kat situ. Okay, seterusnya nombor 2. Plot batang daun menunjukkan diameter ganda roda yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Tentukan bilangan ganda roda yang dihasilkan. Okay. Dia kata kat sini bermaksud dia perpuluhan. Jadi 24.5, 6, 6.8 ni. Okay. Kat sini ada 4. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kat sini ada 10. Sini ada 7. Sini ada 3. Okay. Jumlah bilangan ganda yang dihasilkan awak tambahlah semua ni. Berapa? 30 kan? Dapat 30 roda ganda yang dihasilkan. Tulis dah 30. Okay, cari diameter terbesar dan terkecil bagi ganda roda yang dihasilkan. Yang terbesar berapa? 28.6. Okay. Yang terkecil 24.5. 24.5. Okay. Okay, seorang mekanik mendapati dia perlu mengurangkan diameter ganda roda yang melebihi 27.5 supaya ganda dapat dimasukkan ke dalam roda. Hitung peratus ganda roda perlu dikurangkan. Okay, dikurangkan diameternya berapa? Lebih 27.5. 27.5 yang lebih ni 2, 3, 4, 5 dengan 6. 6 lebih. Okey. 6 lebih jadi 6 dia nak peratusan kan? Peratus. 6 daripada 30 ganda darab 100 peratus. Apa? 6 .
Dapat 20%. Nyatakan inference yang boleh dibuat tentang taburan diameter ganda roda dalam plot batang dan daun. Kebanyakan ganda adalah 26 mm ke atas kan. Kebanyakan ganda adalah di 26 mm. Boleh bubuh itu. Saya tak ada jawapan. Jawapan duduk tahu mana tu saya bubuh. Tak ingat. Okay. Tak ada nak tanya soalan ni? Ada lagi 10 minit? Tak ada? Okay. Okay, nombor 3. Dan last sekali kan? Ada nombor 3. Okay, nombor 3. Ini kita panggil histogram kan? Histogram. Okay. Seorang penyedia kawasan mutu ingin menentukan kelompok biskuit dihasilkan di bahagian pembungkusan memenuhi piawaian jisim yang ditetapkan. Histogram menunjukkan jisim bungkusan biskuit bagi beberapa sampel yang diuji. Okay, berapa bungkusan biskuit yang diuji dalam sampel itu? Okay, bila kita tanya soalan berapa, kita kena kira lah. Okay, palang yang pertama berapa saiz? Kita tengok. Kecil, besar sikit. Oh, tu dia. Okay, yang hak pertama, okay, kita tengok dia 10. Setiap kotak mesti 1. Jadi 1. Nak habis dah ni. 1, 2, 3, 4. Ni 4. Ini 8. Ini 12. Ini 28. Ini 32. Ini 24. Ini 12. Okay? Okay, awak tambah lah. Tambah dapat apa? 120. Ha? 120. 120. 4 tambah. Okay. Jadi awak tambah. Dapat 1 20. Tambah. Bungkusan. Okay, untuk B, berapakah bungkusan biskuit yang mempunyai jisim 236 gram hingga 240? 236 inilah. Okay, 236 gram hingga 240 ada 12 bungkusan. Okay, mengikut piawaian yang ditetapkan jika 75% daripada sampel mempunyai jisim 241 hingga 260. Ini semua. Okay. Maka kelompok biskuit yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan dibenarkan untuk pembungkusan dan seterusnya diedarkan. Adakah kelompok pengeluaran biskuit itu memenuhi piawai yang ditetapkan? Okay, dia kata 75% kalau dia tanya, dia habak, kalau 75% jisim tu antara 241 gram ke atas, maka dia lulus. Sebab dia kawalan mutu kan, dia lulus lah, dia memenuhi spek. Okay. Adakah graf yang kita buat ni 241 ke atas ni, adakah ini 75%? Jadi kita kena kira. Okay, 28 campur 32 campur 24 campur 12. Okay, dapat 96.
Okey. Bila kita campur ini semua ni, kita campur, kita dapat 96. Daripada 120 kita darab. Okey. Darab 100 dapat berapa peratus? Okey. Dapat 90 mana? Nak saya kira. Sekejap. 96 bagi 120. Saya pergi bahagi dengan 100. Jadi 80%. Jadi lebih lah. Jika 75% saya kata, kalau 75% saiz dia antara 241 hingga 260, maka dia penuh spek lah. Kalau yang ni 80, kayaknya bagus lah. Adakah kelompok pengeluaran biskut memenuhi piawai? Jawapannya Memenuhi. ya. Ha? Ya kan? Piawaian. Jadi bila ya, tunjukkan pengiraan anda, awak tunjuklah. Awak tunjuklah pengiraan tu. Jadi ya, awak tunjuk pengiraan tu, jumlah tu kan, awak ambil 20, nampak tak nampak ni. 28, sekejap saya kecil. 28 tambah 32 tambah 24 tambah 12 per dengan jumlah semua 120 darab dengan 100%. Awak akan dapat 80%. Jadi melebihi ya. Melebihi piawai yang ditetapkan tu dia lah. 80% melebihi piawaian yang ditetapkan. Jadi bagus lah. Okay. Dia nak 75 je kita dapat lebih daripada tu. Jadi bagus lah. Okay. Ada nak tanya? Habis dah? Tak ada. Tu tak ada. Ada. Okay. Nanti kan saya akan kongsi hasil kita duk bincang-bincang ni dalam kumpulan. Dalam WhatsApp WhatsApp group. Okay dah. Masa pun dah sampai ujung. Kalau tak ada apa-apa, macam biasalah. Kita homework yang awak kena buat tu saya lupa nak abang. Homework yang awak kena buat tu ada 2 tu kan? Latihkan diri mana dia? Nombor apa tu? Ni Nombor 2 dan 3. 2 ni dengan 3 ni. Tolong buat Ni kena lukis. Nombor 2 kena lukis. Nombor 3 tak perlu. Jawab saja. Okay. Kalau tak faham, rujuk balik buku teks tu. Okay. Kalau tak ada apa, setakat ni je lah kelas kita. Ada beberapa kita je. Tak apa. Kita belajar. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Sama. Salam. Selamat bercuti. Selamat cuti cikgu. Ya. Okay, sama.